Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk pada pengenalan dalam matematik bab untuk tingkatan 2. Ini cikgu akan buat pengenalan saja dulu. Minggu depan baru kita akan masuk kepada bab 1. Okey, jadi kita tengok dekat buku digital ini dia tak bagi pula cover untuk buku teks matematik tingkatan 2. Tapi kita boleh tahulah sebab dekat sini ada tulis kurikulum standard sekolah menengah. Okey. Seterusnya dalam matematik tingkatan 2 ada sebanyak 13 bab. Okey, dalam sebanyak 13 bab. Okey, jadi bab yang pertama cikgu akan ceritakan sedikit demi sedikit. Okey, jadi bab pertama kita ada pola dan jujukan. Dalam bab pola dan jujukan, subtopik yang pertama ni adalah pola. Pola ni dia lebih kepada satu set nombor yang mana kita nak tahu apa pattern dia, apa dia punya pola dia, apa pattern dia. Contohnya tambah 2 ataupun darab 2 atau tolak 2 dan sebagainya lah. Kemudian kita ada jujukan. Jujukan dia sama macam pola, cuma ada sesetengah pola yang tidak mempunyai pattern. Jadi kita katakan dia bukan jujukan. Okey, yang ketiga kita ada pola dan jujukan. Okey. Kemudian kita masuk kepada bab 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, antara bab yang perlu diberikan perhatian kerana sedikit sukar untuk bab 2. Okey, jadi yang pertama sekali dalam bab 2 kita ada kembangan. Seterusnya kita ada pemfaktoran. Dan akhir sekali kita ada ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Ini yang bab 3 ni dia adalah gabungan daripada dua yang atas ini. Okey, yang ketiga, rumus algebra. Dia tak lari jauh daripada bab 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. Dia ada kena-mengena dua bab ni. Okey, seterusnya bab 4, poligon. Okey, kalau macam tingkatan 1, awak belajar poligon hanya segitiga dan sisi 4. Tapi dekat bab 4, awak akan belajar kepada sisi yang lebih banyak. Kita akan mula dengan sisi 5 sehingga sisi 8. Paling banyak sisi 10. Okey, dalam bab poligon kita ada poligon sekata yang mana semua sisi dia adalah sama panjang dan semua sudut dia adalah sama besar. Dan yang kedua kita ada sudut pedalaman dan sudut keluaran poligon. Okey. Ini ada kena-mengena lah. Nanti kita boleh cerita lebih dalam lah. Okey, seterusnya yang kelima. Bab 5, bulatan. Okey, kita tengok bulatan. Bulatan macam simple tapi sebenarnya dekat dalam bulatan tu kita ada sifat-sifat bulatan dia. Ada pengiraan dia. Ada sudut-sudut yang boleh dicari dalam bulatan. So, dekat bulatan kita ada sifat bulatan, sifat simetri perentas dan lilitan dan luas bulatan. Okey, bab 6, bentuk geometri 3 dimensi. Okey, kalau macam poligon kita hanya bentuk 2 dimensi. Tapi untuk bab 6, bentuk geometri 3 dimensi. Apa beza 2 dimensi dengan 3 dimensi? Okey, 2 dimensi macam bentuk permukaan saja. Untuk 3 dimensi, okey, contoh 2 dimensi kita ada segi 4 sama. 3 dimensi berkemungkinan kita ada bentuk cube, kubus yang macam dadu. Okey, jadi dalam bab 6 kita ada sifat geometri bentuk 3 dimensi, bentangan bentuk 3 dimensi yang mana kita akan tengok kalau kita buka bentuk 3 dimensi tu akan jadi bentangan macam mana. Seterusnya ada luas permukaan bentuk 3 dimensi dan akhir sekali isi padu bentuk 3 dimensi. Okey, bab 7, koordinat. Okey, ini ada kena-mengena dengan awak punya pembelajaran kalau tak silap cikgu geografi. Awak kena cari koordinat. Okey, 7.1, jarak dalam sistem koordinat kartes. Yang ke 7.2, titik tengah dalam sistem koordinat kartes. Dan yang ketiga ada sistem koordinat kartes. Okey. Kemudian bab 8. Kita ada graf fungsi. Okey, untuk graf fungsi awak perlu sediakan kertas graf. Sebab untuk graf fungsi memang perkara utama adalah kita akan gunakan graf. So, graf adalah penting untuk bermula form tu awak kena sediakan kertas graf sendiri. Dan kertas graf juga ada jenis-jenis je. Nanti cikgu akan senaraikan bila kita nak masuk dalam graf fungsi. Okey, dalam graf fungsi kita ada fungsi. Kita nak tahu dulu fungsi apa untuk kita lukis graf fungsinya nanti. Okey, bab 9, laju dan pecutan.
Okey, dalam laju dan pecutan kita ada laju lah. Macam nak cari laju. Dan yang kedua kita ada pecutan. Macam mana nak tahu pecutan ni? Itu pun apabila ada perubahan laju. Okay, bab 10, kecerunan garis lurus. Okey, dalam garis lurus, kita ada kecerunan dia. Sama ada kita tinggi ke kecerunan dia ataupun rendah kecerunan dia. Macam kita naik bukit, itulah yang dimaksudkan kecerunan. Ada bukit yang tinggi, ada bukit yang rendah. Okey. Bab 11, transformasi isometri. Ini bab yang paling panjang. Bab yang paling mengambil masa yang lama. Okey, jadi dalam itu kita ada transformasi, translasi, pantulan, semua pantulan macam kita tengok cermin, putaran macam kita tengok jam. Kemudian kita ada translasi, pantulan dan putaran sebagai isometri dan akhir sekali simetri putaran. Okey, bab 12, sukatan kecenderungan memusat. Okey, sukatan kecenderungan memusat. Dia kita daripada data-data yang kita kumpul, kita akan analisis datanya. Apa mean dia, apa mode dia, apa median dia. Okey, apa benda tu nanti tunggu bab 12 kita masuk. Okey, bab 13, kebarangkalian mudah. Dalam kebarangkalian mudah, kita ada kebarangkalian eksperimen. Apa kebarangkalian eksperimen? Okey, contoh kita ada sebiji dadu. Kat dadu ada 6 nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, apakah kebarangkalian kita untuk mendapat nombor 3 jika kita lemparkan dadu tu? Okey, seterusnya kita ada kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi, kebarangkalian peristiwa pelengkap, dan kebarangkalian mudah. Okey, itu 13 bab yang akan awak belajar dalam matematik tingkatan 2. Okey, jadi untuk tahun ini disebabkan kita belajar PDPR, cikgu akan gunakan sebaik mungkin apa benda yang dikongsi di dalam buku teks ini. Apa laman web yang digunakan, cikgu akan tunjuk seberapa banyak yang boleh, yang bersesuaian. Okay, jadi itu sahaja untuk minggu ini. Kita jumpa minggu depan untuk bab 1. Terima kasih.